sama-sama pada malam ini dapat sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan sekalian kita sama-sama berbincang, kita sama-sama sedikit sebanyak mengingati diri kita dan semua daripada kita ini dengan beberapa daripada peringatan berkaitan dengan agama kita ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita juga bersyukur kerana dapat kita pada malam ini bertemu. Dalam keadaan lama juga saya tidak mai ke Masjid Al-Husain ini. Pun begitu tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini sedikit sebanyak ruang yang ada untuk kita berbincang, kita gunakan sedaya upaya kita untuk memperteguhkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka yang mengingati Allah terdiri daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Jumu'ah, Allah kata wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah perintahkan dalam ayat ini selepas daripada manusia itu menunaikan dengan ibadah salah. Macam kalau tuan-tuan tengok di belakang masjid tuan-tuan ni ditulis fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perintah dia untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kalau kita perasan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini untuk kita sebagai contoh menunaikan salah, Allah tidak gandingkan sembahyang itu dengan banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita ini untuk salat dengan waktu yang tertentu. Hanya pada waktu yang tertentu saja. Allah sebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah kata sesungguhnya salat itu ataupun sembahyang itu telah ditetapkan kepada orang-orang yang beriman itu kitaban mawquta, pada waktu-waktu yang telah tertentu sahaja. Kita tidak disuruh sembahyang secara sepanjang daripada hidup kita ini. Sehingga ada orang yang datang, jaa thalathati rahtin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang mai jumpa dengan isteri, bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Maka isteri Nabi membagi tahu kepada mereka tentang bagaimana khusyuknya salat Nabi, bagaimana sungguh-sungguhnya Nabi beribadah dengan menunaikan salat pada malam-malam hari. Maka berkata salah seorang daripada mereka, dia kata sausalli, aku nak sembahyang wala arqud, dan aku tidak mahu berehat. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar perkataan itu, Nabi kata usalli, aku sembahyang, dan arqud, dan aku berehat. Sama juga tuan-tuan dan puan sekalian dengan ibadah apa? Ibadah puasa. Allah perintahkan kepada kita untuk kita berpuasa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata telah diperintahkan kepada kamu dengan puasa seperti mana yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Adakah kita diperintahkan untuk berpuasa sepanjang daripada hari-hari dalam setahun kita? Allah kata ayyaman ma'dudat. Allah sebutkan hari-hari yang tertentu, iaitu dalam sebulan Ramadan. Maksudnya tidak diperintahkan untuk kita berpuasa sepenuhnya. Samalah dengan 3 orang tadi, dia dengar Nabi punya ibadah, Nabi berpuasa, maka dia kata sa'sum wala uftir, aku nak berpuasa
dan aku tidak mahu berbuka puasa. Maksudnya dia nak puasa pada setiap hari. Nabi kata, aku asum wa uftir. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hari yang aku berpuasa dan ada hari aku berbuka puasa, ataupun ada hari yang aku tidak berpuasa. Maksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, ibadat-ibadat yang Allah perintahkan kita itu disebutkan dengan batas-batas waktu yang tertentu. Tapi apabila menyentuh tentang soal ingatan kepada Allah, Allah kata, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Allah kata, dan ingatlah kamu semua kepada Allah banyak-banyak. Maksudnya bila sebut zikir itu ataupun ingatan kepada Allah itu, disuruh kita ini ingat banyak-banyak, sehingga disuruh kita sungguh-sungguh memperbanyakkan dengan ingatan kita kepada Allah, dan dikaitkan dengan zikran kathira, dengan zikir yang banyak itu dengan tuflihun, yang Allah kata la'allakum tuflihun, moga-moga kamu berjaya. Seolah-olah tuan-tuan dan puan sekalian, ibadah yang namanya zikir kepada Allah itu dia berbeza, cara suruh tu dia berbeza, iaitu disuruh kepada kita itu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Sebab tu bila kita boleh mai ke masjid, bila kita boleh berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dengar orang baca akan ayat-ayat Al-Quran, kita dengar akan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua peluang untuk kita ini memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena syukur banyak-banyak. Kena syukur banyak-banyak. Sebab tu bila ada orang ajak kita, sebutkan kita, ingatkan kita untuk kita berzikir kepada Allah, ini satu peluang yang baik untuk kita sentiasa mengingati Allah, memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk kita baca apabila kita selesai salat, iaitu dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Nabi ajak kepada kita untuk kita baca doa ni, Allahumma a'inni, ya Allah, ya Tuhanku, kau bantulah aku, ala dzikrika, untuk aku ini, ataupun ya Allah, kau bantulah aku untuk mengingatimu. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab nak boleh ingat kepada Allah ini, dia tidak berlaku melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga kita mampu untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Macam kita, katalah kita jumpa dengan orang yang dia ni selalu apa? Selalu melatah. Kan? Jaranglah boleh jumpa orang melatah ni sebut Allahu Akbar, jarang. Disebut benda yang lain-lain. Selalunya ingatan itu, sebutan itu dia mai yang bukan-bukan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena minta agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadaan bila kita ingat kepada Allah, disebutkan dalam doa tadi, kita pertama kita minta agar Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita zikir ataupun ingat kepada Allah. Yang kedua, bila kita mengingati Allah, selalu sebut nama Allah Subhanahu wa taala, demai yang berikutnya iaitu wa syukrika, demai untuk kesyukuran kepadamu. Sebab apa? Sebab bila kita ingat kepada Allah, di situ mailah pula dengan kesyukuran kepadanya. Karena mana mungkin kita ini mendapatkan sesuatu dalam hidup kita ini melainkan dengan limpahan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin ketika mana dia mensyarahkan kitab Aqidah Al-Wasithiyah, syarah dia kata, antara tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia kata antara jalan untuk seseorang daripada hamba Allah itu memperteguhkan keesaan Allah dalam diri dia adalah untuk dia tauhid kepada Allah dalam sifat ketuhanan Allah, fi rububiyatillah, untuk dia mengesakan Allah dalam sifat ketuhanan Allah.
Dalam apa? Dalam 3 perkara. Sifat ketuhanan Allah itu ataupun Rabb, kita selalu baca dalam bahasa Arab ni tuan-tuan dan puan sekalian, sesuatu perkataan yang digunakan dia kadang-kadang ianya lebih kurang sama maknanya, tetapi dia berbeza pada penggunaan dia. Contohnya perkataan Rabb, iaitu Tuhan. Ilah juga maknanya Tuhan, tapi Rabb, Tuhan yang dia bersangkutan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita perasan, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Tuhan sekalian alam, yang dikaitkan dengan penciptaan. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, dia kata kita mengesahkan Allah pada sifat ketuhanan Allah ni dengan 3 benda. Pertama, wahdaniyatullah fil khalq, keesaan Allah dalam menciptakan. Tak ada sesuatu yang boleh dipersekutukan dalam soal penciptaan. Tak ada mana-mana manusia yang boleh menciptakan, tidak ada. Tak ada yang boleh menciptakan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menciptakan. Ada orang kata, awak tak boleh pula. Boleh lah. Lah ni orang tu buat macam-macam. Contohnya macam, tuan-tuan tahu ikan kapi? Ikan kapi tahu? Ikan kapi ni dulu ni kita kalau jumpa ikan kapi ni yang warna, yang ekor elok tu jantan ke betina? Jantan. Hak betina ni dia warna biasa. Lah ni depa buat macam-macam nak bagi jadi warna berlain-lain. Dia panggil hybrid. Oh, macam mana tau? Dia buat macam mana? Jadi warna elok, jadi warna. Oh, dia kata dia boleh cipta. Ciptaan kita manusia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, berbeza sangat-sangat jauh lah daripada bagaimana Allah menciptakan. Sebab Allah menciptakan minal adam. Adam ni maksudnya Allah menciptakan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada. Kita ni benda yang kita boleh bayang lebih kurang apa ke semua, benda dah ada dah, kita campur. Oh boleh. Begitulah kita. Maksudnya Allah menciptakan sesuatu daripada Adam, daripada tidak ada apa. Bukan daripada Adam. Adam, Ain dal Mim, Adam. Daripada tidak ada apa kepada ada. Maksudnya Allah mutlak menciptakan. Allah mutlak menciptakan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu tamthilan. Allah kata kalaulah nak dibandingkan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah suruh minta kepada selain daripada Allah itu, minta supaya diciptakan dengan lalat. Lalat pun manusia tidak mampu untuk menciptakan. Lalat pun tak mampu mencipta. Tuan-tuan dan puan sekalian, hebat. Lalat ni ada berapa mata orang? Lalat ni kita nampak ada 2 biji mata, betul tak? Tapi dia ada kanta beribu. 2 biji mata dia tu ada kanta ni beribu. Macam kita mata ada 2 kita kan. Kita punya mata hitam ni ada 2 juga. 2 bola mata aja. Lalat dak tuan-tuan, beribu mata dia. Lepas tu kita baru nak buat lagu tu sikit, lari lah. Pasal dia ada kanta. Banyak orang kaji tentang lalat, sebab disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran tentang kelemahan manusia. Bahkan dalam menciptakan lalat pun manusia tidak mampu menciptakan. Manusia tidak mampu menciptakan. Sehingga Allah kata lemahlah yang menuntut dan lemahlah yang dituntut. Talib wal matlub, yang meminta agar Tuhan-Tuhan yang lain ni supaya menciptakan lalat juga lemah. Allah kata yang diminta juga lemah, tak mampu menciptakan lalat. Itu bandingan yang Allah SWT sebut. Itu bandingan yang Allah SWT sebut. Dalam soal menciptakan, tidak ada yang mampu menandingi Allah SWT dalam menciptakan, tak mampu. Itu baru ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu apa ni, tuan-tuan ada baca kajian NASA kenal? NASA tu bukan Pak Cik Nasaruddin. NASA tu satu mereka ni satu agensi kajian
angkasa lepas yang ada di Rusia tu. Dia kaji, dia kata 7 hari bulan hari tu ni ada satu objek batu daripada angkasa lepas yang akan mai dekat dengan bumi, paling hampir dengan bumi, dia kata dia punya diameter dia tu 500 lebih meter, dekat setengah kilo dia punya diameter dia. Hebat tuan-tuan, hebat, besar, lebih kurang macam ketinggian dia sama dengan Burj Khalifah. Burj Khalifah ni bangunan yang tertinggi di Dubai. Saya pernah naik di bangunan tu. Saya kata, ish, kalau karang tak ada ni jenuh. Katalah kita dah naik di tingkat atas tu, karang tak ada, Ustaz Najri, hai kepala lutut nak turun tu, kacau, bergolek turun. Tapi mereka ada lah kan, ada genset ikut mereka lah, maknanya mereka cubalah manage supaya elektrik tu dah ada sedia kan. Cuma kalau karang tak ada jenuh. Di atas Menara Dubai tu ataupun di Burj Khalifah tu, dia ada 3 waktu semayang. Kalau nak buka puasa tu ada 3 waktu. Bawah awal sikit, atas tengah tu waktu yang kedua, atas lagi tu lewat lagi. Punya tinggi bangunan tu. Kata-kata hebat orang cipta ni. Ish, kaya. Betul hadis Nabi kata nanti daripada orang Arya dan orang yang bertelanjang tak ada apa ni, tak pakai kasut ni, tiba-tiba dia boleh yatatawaluna fil bunyan, mereka berlumba-lumba untuk membina binaan. Hebat Dubai ni. Kita kata hebatlah. Hebat. Di atas menara tu boleh tengok matahari terbenam 2 kali. 2 kali boleh tengok matahari terbenam tu 2 kali. Pasal bawah tu nampak terbenam dah, naik lagi tak terbenam lagi. Hebat. Asal macam ish, payah nak buat bangunan tu. Payah tuan. Payahlah. Kita nak buat bangunan 2-3 tingkat pun delay EOT sedia, extension of time sedia. Bebai kadang-kadang. Apa lambat nak siap bangunan kan. Okey, hebat bangunan tu tuan-tuan dan puan sekalian. Pakcik NASA kata, geng-geng NASA tu kata, batu tu, asteroid tu, lebih kurang panjang dia punya besar tu lebih kurang macam bangunan tu. Hebatlah. 4.6 bilion tahun dulu dia kata pecahan ledakan batu tu daripada 4.6 bilion tahun dulu. Lama 4.6 bilion. Cuba kira tengok, nak tahu lama banyak tak banyak. 4.6 bilion tu tuan-tuan dan puan sekalian, kira 1 sampai 4.6 bilion. Try kira. Payahlah nak kira 4.6 bilion ni. Dia maknanya 4,600 juta lebih kurang lah. Banyak tuan-tuan. 1 juta pun tak nak kira dah. Tak nak kira. Ni bilion waktu, tahun. Maknanya betapa luasnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dibandingkan, saya ni pergi tajuk lain ni, tak cakap tajuk lain, tapi gitulah dia pergi, tak apalah, sama sembang. Maksudnya kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, dia kata keesaan Allah itu, pertama kita kena yakin dalam soal penciptaan saja tak ada yang boleh menandingi walaupun sedikit pun. Tak ada. Tak mampulah untuk nak ambil sikit pun tak mampu. Nombor 1. Tadi ni tuan-tuan bayangkan, pecahan ledakan tu daripada jutaan, daripada bilion tahun dulu. Dia MSCP, muncul tak kena dekat bumi lagi. Dia kata paling hampir, tapi tak berlanggar dengan bumi lagi. Dalam lebih kurang sejarah ni yang dekat-dekat ni, baru sekali berlanggar, itu pun dia masuk dekat lautan. Allah takdirkan. Tak apalah. Tak ada apalah masuk di laut. Dia naik gitu. Cuba kalau dia kena. Sakan. Tuan-tuan puan sekalian. Tak boleh bayang nanti macam mana apabila setelah rosak binasa segala alam, nak berlakunya peristiwa kiamat. Ya Allah kata, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Sampailah ke hujungnya. Waktu itu Allah kata, tatkala bergoncangnya bumi ini dengan goncangan, maka Allah kata, dan akan mengeluarkanlah bumi ini dengan benda-benda berat dia, logam-logam berat dia habis keluar. Law ni orang kena gali, betul tak? Nak cari ni, law ni ada dipanggil rare mineral. Law ni banyak orang timbul berapa trilion harganya. Hebat kan? Jenuh gali nak boleh apa? Nak boleh segala logam-logam dalam bumi ni. Nah, dia panggil unsur nadir bumi. Jenuh gali nak boleh ni benda-benda dalam bumi ni. Nanti esok-esok di hari akhirat kelak, wa akhrajatil ardu athqala. Bumi akan keluarkan benda-benda berat dia. Wa qala al insanu mala. Masa tu manusia tanya, mala apa pasal ni? Kenapa ini? Apa marah ni? Maka waktu itulah baru disebutkan kepada dia, inilah yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan yang nak berlaku tu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nombor 2, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dia kata kita kena yakin tentang keesaan Allah dalam soal sifat ketuhanannya pada apa? Fil khalqi, dalam soal penciptaan. Yang kedua, dalam fit tadbiri, fil mulki, mulk dalam soal memiliki, iaitu Allah Subhanahu wa taala esa dalam memiliki. Allah memiliki secara total, sepenuhnya apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, di dalam lautan, di daratan, di langit, di seluruh cakrawala ciptaannya, Allah punya, Allah memiliki. Allah sebutkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kata, milik Allah lah dengan apa yang ada pada langit-langit, dengan apa yang ada pada bumi. Allah sebut berikutnya dalam ayat yang sama, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah kata, dan sekiranya kamu menzahirkan apa yang ada pada diri kamu ataupun kamu sembunyikan dalam diri kamu, yuhasibkum bihillah, maka nescaya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita rasa bila kita dengar ayat ni? Allah kata, milik Allah lah apa yang ada di langit-langit dengan apa yang ada di bumi ini. Maksudnya semua ni, we are belong to Allah. Bukan sekat kita milik Allah. Semua sekali milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kalau kita ada apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh memiliki secara mutlak. Kita pula ada kelemahan kita. Kita boleh memiliki apa yang kita ada saja. Kita tak boleh memiliki orang lain punya. Kan? Kita memiliki dengan kadar kemampuan kita saja. Allah tidak memiliki sepenuhnya. Para sahabat bila dengar ayat ini, bila Allah kata milik Allah lah apa yang ada pada langit-langit, apa yang ada pada bumi, dan sekiranya kamu zahirkan pada diri kamu ataupun kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah, maka nescaya Allah akan menghitungkan kepada kamu. Para sahabat rasa lagu mana? Tengok, cek balik, ada tak rasa tu? Sahabat rasa berat. Kita dengar ayat ni tak ada apa pun, pasal kita okeylah. Mungkin salah satunya sebab kita pun kurang faham tentang maksud ayat itu. Tapi para sahabat bila dengar ayat ini, mereka datang jumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah telah perintahkan kepada kami ini
bima nutiq, dengan apa yang kami mampu. Sebelum ni Allah perintah kami semayang, boleh, kami boleh semayang. Allah perintah kami puasa, boleh, kami boleh puasa. Allah perintah kami keluarkan zakat, boleh. Allah perintah kami berjihad, kami boleh. Tapi hak kali ini, wahai Rasulullah, kami tidak mampu, sebab Allah akan menghitung apa yang terzahir dengan apa yang tersembunyi. Jam. Dia pun kata kami tak mampu, wahai Rasulullah. Sampailah ayat berikutnya Allah, ayat kedua tu, kemudian ayat yang selepasnya, kemudian ayat yang selepas daripada itu, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barulah maka asal lapang dada, tidaklah diberikan tanggungjawab kepada satu jiwa itu melainkan dengan kadar kemampuannya. Laha ma kasabat, bagi mereka itu dengan apa yang mereka perlakukan, yang mereka perbuatkan. Maknanya kita tahu Allah memiliki semua secara mutlak, secara mutlak. Nombor 3, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, dia kata kita juga nak kena esakan Allah dalam sifat rububiyah Allah, dalam sifat ketuhanan Allah, dengan kaedah apa ataupun dengan jalan apa? Dengan kita tahu keesaan Allah fi tadbir, keesaan Allah dalam mengurus tadbir. Allah mengurus sesuatu secara total, terpulang kepada Allah. Allah nak memperlakukan apa pun terpulang kepadanya. Allah mampu memperlakukan sesuatu, setiap sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah di atas setiap sesuatu itu qadir, berkemampuan, betul-betul berkemampuan. Allah mampu apa saja yang dibayangkan oleh manusia yang tak termampu, Allah mampu menjadikannya. Allah mampu mentadbir setiap sesuatu. Kita, kalau kita orang bagi urus tadbir, katalah kita ada apa? Kita ada jawatan. Kita ada jawatan, yang ini kita jadi AJK, kita jadi pengurusi masjid. Lepas tu orang buang kita, orang buang kita, kan? Maksudnya orang tak lantik dah, tak ada lah, bukan laku dah. Ataupun kita ada jawatan besar, jawatan kita pencen, ini kita sign, laku lagi. Esok tak laku, lepas pukul 5 tu tak laku, tak laku dah. Cok-cok pun sama tetap belakang lah. Kita bukan boleh cok dah, tak boleh dah. Contoh kita, tak apa nak cok sokong sijil, sokong sijil pun tak laku. Tak payah kata nak recommend lulu apa-apa, nak sokong sijil pun tak lalu. Tak laku. Punyalah lemah kita dalam urus takbir. Yang boleh kita urus takbir, takat kita diberikan kuasa saja. Tak laku dah kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sign menyengkoi, sokong sijil, sah sijil orang. Tengok-tengok tarikh kita sign tu, tarikh tu kita pencen dah. Pergi ambil sign lain pula dah budak tu. Tak laku sign kita ni. Cok tu boleh tahu dah. Pasal dia pegawai kumpulan A tu, pegawai kumpulan A yang ketika itu dia menjadi kumpulan A baru boleh sokong. Kalau dia ada tu tak ada dah kuasa, tak boleh nak sokong, tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, kita nak esakan Allah itu dalam 3 aspek ni. Aspek rububiyah Allah itu dalam soal apa? Dalam soal keesaan Allah dalam menciptakan, keesaan Allah dalam memiliki, dan keesaan Allah dalam mengurus takbir, dalam mentadbir. Kita ada duit dalam bank, kata banyak duit, boleh tolak duit orang, duit aku. Lah nak buat kita ni boleh buat keluar duit akaun kita aja, bukan boleh buat keluar duit akaun orang lain. Piu keluar duit akaun orang lain kena. Kita ada bendang, luah bendang kita 25 relung kita buat. Hitam kita bawa je. Punyalah pulun buat benda. Kita pergi landa benda orang, hak yang ke-26 tu. Walaupun kita banyak dah tu, 25 long.
Kita pergi landa benda yang ke-26, Allah yang ke-26 tu. Apa orang buat? Tak payah tunggu petang tuan-tuan dan puan sekalian. Baru masuk, dia main dah. Cik, ni benda saya. Ada kelemahan kita, ada kekurangan kita. Setakat yang kita berkemampuan diberikan kuasa. Setakat itu je lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sebab itu bila disuruh kita ingat kepada Allah banyak-banyak dan dikaitkan dengan berjaya ni, supaya sikit sebanyak kita ingat bahawasanya Allah SWT ni, Allah yang kita sebut itu Tuhan yang maha menciptakan, Tuhan yang maha memiliki, Tuhan yang maha mengurus takbir itu tidak adalah yang boleh setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dalam soal mengesahkan Allah pada apa? Pada ibadah kita yang selalu disebut dengan tauhid uluhiyah ataupun uluhiyatullah, iaitu mengesahkan Allah dengan ibadah kita kepadanya. Sama juga, tidak boleh bersekutu. Kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Saya selalu ulang tuan-tuan dan puan sekalian, betapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu dia memberikan kepada kita makna yang sangat mendalam. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam bahasa Melayu, dia ada subjek dengan predikat. Pernah dengar subjek predikat? Permulaan ayat dengan permulaan ayat, pembayang dengan maksud ayat tu. Dalam bahasa Arab dipanggil al-mubtada'u wal khabar. Kan nak mula-mula tu kan. Contohnya Ustaz Najdi segok. Ustaz Najdi itu adalah subjek. Predikat dia tu segok lah. Kan. Boleh juga kita kata sungguh segok Ustaz Najdi. Boleh juga. Kan. Boleh juga. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau nak kira betul-betul itu, dia khabar itu ataupun pelengkap kepada ayat itu diduduk di depan. Dia kata iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sepatutnya na'buduka, kami sembahmu ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Tapi boleh jadi, tapi disusun dalam suratul Fatihah itu kita kata hanya kepadamu. Kita sebut Allah dulu, baru kita sebut na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita esahkan Allah itu, Allah tidak terkesan dengan ibadah kita. Kita beribadah ini tidak menambahkan kemuliaan kepadanya, karena Allah telah cukup kemuliaan dia. Tak berhajat kepada apa? Kepada ibadah kita. Kalau nak kira, tidak berhajat kepada ibadah kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, Azim, Maha Agung. Tak ada apa? Tak ada rugi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan puan, kitalah yang bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan kita mengesahkan Allah dalam soal ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh disekutukan. Nak minta pun tak boleh minta kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kemudian dalam doa tadi, lepas dia kata zikrika, syukur kepada Allah, barulah dia mai hak nombor 3, wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita juga minta agar Allah SWT tolong kita, bantu kita dalam apa? Supaya dapat keindahan ibadah,
Supaya ibadat kita ni, perlakuan kita itu perlakuan yang paling baik, ibadat yang paling baik, yang paling elok. Dia nak nanti ibadat kita ni bukan dia nanti banyak baru dia jadi elok. Dia jadi yang bertepatan seperti mana yang telah diperintahkan itu, dia jadi elok. Dan dia dilakukan dengan penuh ikhlas, dia jadi elok. Dia sebut wa husna ibadatika. Kita kena minta kepada Allah, ya Allah, a'inni, bantu aku supaya aku ni apa? Husna ibadatika. Ibadat ni elok. Ibadat jadi elok. Sebab apa? Sebab kita tidak mampu melakukan ibadah, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita melakukan ibadah. Kita nak boleh mai ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan, tak mampu kita nak mai masjid. Macam yalah tuan-tuan dan puan sekalian. Orang yang muda-muda kita, mai hampa pergi masjid apa lagi, muda lagi. Baru 20, tunggulah 30. Mai 30, tengah kaluk ni 30. Waktu tengah umur 30 ni, umur Ustaz Najri ni, waktu ni tengah kaluk ni. Waktu ni sibuk nak cari apa? Rezeki, cari jawatan, dapat peluang kerja. Satu lagi cari pasangan hidup. Tuan-tuan dan puan sekalian, ni umur ni dia kata dah Ustaz, tunggu 40 lah, hatta balagha arba'ina. Dia minta supaya sampai umur 40 tahun. Mai 40 tahun dia kata, baru 40. The life is begin at 40. Dia kata, orang ni mula umur 40 tahun baru mula hidup. Tak ada apa lagi, tak jejah pun, dia kata. Muda lagi, pi apa? Kita tak dah nak kat pencen ni, kat pencen pi. Mak umur 50 mula dah sakit lutut, sakit pinggang, mula dah sakit tumit pun sakit dah. Benda kecil je, tumit. Sakit tumit tak boleh berjari lah, dah sakit tumit. Kan? Celah-celah tu dah duduk kepala pelik. Celah-celah tu dengan dengan kerangnya, kerang bakaknya, dengan mentarang lagi, dengan apa lagi? Dengan berlangkah lagi, dengan sotong lagi, go out. Pi keluar. Dia tak payah nak pergi masjid tu. Nantilah, tunggu pencen lah. Dah pencen pakai talak terus tuan, mata pula sudah kabur, uban pun berterabur, gigi pun tak sangka dah berterabur, telinga pun tak dengar dah, berat telinga 5 kilo, telinga dah berat. Tak larat dah tuan-tuan dan puan sekalian. Apa satu kita minta husna ibadatika, minta supaya Allah SWT bagi bantu kita ni untuk keindahan, mendapatlah keindahan ibadah. Kita rasa indahnya beribadah. Rasa indah beribadah. Bila rasa indah beribadah ni, dia main semangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, macam kata Syekh Muhammad Ibn Saleh, dia kata hakikat ibadat ni dia duduk dalam dua dimensi. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, rahaba wa raghaba. Rahaba dengan raghaba, duduk dalam dua versi. Kita diminta untuk meminta kepada Allah ni dalam dua versi, dua sudut. Kita beribadah ni dengan dua sudut yang menjadikan kita beribadah ni kerana dua benda ni. Satu, kerana raghaba, kerana keinginan, kerana gelojoh kita, kerana kita ni dahagakan, kerana kita nakkan untuk mendapatkan kelebihan daripada Allah. Raghaba, kita rasa gairah untuk melakukan ibadah kerana kita nakkan kelebihan pahala daripada Allah, nak masuk syurga, nak dapat kelebihan. Raghaba. Satu lagi rahaba. Rahaba. Raghaba, ra, ghin, ba.
Rahabah ni kita rasa kita melakukan ibadah ni kerana apa? Kerana didorong ketakutan kita kepada Allah. Khauf. Kerana kita rasa takut, risau, bimbang dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, menjadikan kita terdorong untuk melakukan ibadah. Dua benda ni dia jadi booster kita untuk melakukan ibadah. Kerana kita nakkan mendapat kelebihan dan kerana kita takut. Yang tu disebutkan sebagai al-khauf wal raja, ar-raja wal khauf, iaitu kita ada hope, ada harapan, kita melakukan ibadah kerana harapan. Dan yang kedua, kita melakukan ibadah itu kerana khauf, kerana kebimbangan dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kita kena doa supaya Allah memberikan kita ini kemanisan, keindahan, nakkan keindahan, keindahan ibadah itu. Karena setiap yang kita nak lakukan itu, ibadah yang kita nak lakukan tidak mampu kita lakukan melainkan apabila Allah SWT membantu kita untuk kita melakukannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita banyaklah baca doa ni. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kau bantulah aku ni untuk aku ingat, untuk ingatanmu, supaya dapat ingat kepada Allah. Yang kedua, kita minta agar Allah SWT bantu kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, kita minta agar Allah bantu kita itu untuk merasai kebahagiaan ataupun keindahan ibadah itu. Kalau kita tengok dalam 3 doa yang Nabi ajarkan kepada kita ni, dia seolah macam ada tertib dia. Dengan kita ingat kepada Allah, dia bawa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syukur kita kepada Allah, dia bawa kepada keindahan ibadah kepadanya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, kita terus meneruslah hadir ke majlis-majlis ilmu, ke tempat-tempat mengaji sikit sebanyak ni tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang banyak. Dan yang kedua, kita semua insya-Allah dengan adanya ingatan yang banyak itu memperteguhkan, menguatkan kesyukuran kita di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ni. Dan yang ketiga, akhirnya membawa kepada kita ni untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, walaupun tak masuk tajuk ni, mukadimah kita sampai habis lah kan. Apa nak buat? Dah lama tak jumpa tu, macam itulah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung lagi lah dalam pertemuan kita yang akan datang, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan sendiri. InsyaAllah selepas daripada solat nanti kita ada sedikit lah nak bagi sumbangan ziarah da'wah bil hal, bantuan makanan. Ini salah satu daripada inisiatif yang kita buat. Program sumbangan ni bukan hanya pada malam ni saja, dia pada setiap sepanjang tahun kita buat. Setiap masjid ni Maik bagi sedikit peruntukan untuk dia beli barang-barang keperluan dapur, untuk nak diagihkan kepada masyarakat. Sebahagiannya kita pergi agih di rumah, sebahagiannya dah kita agih di rumah, kita ajak juga ramai, bukan nak agih saja tu, agih bagi dah mai lah ke masjid pula. Itu harapan kita. Bukan di masjid ni saja, di seluruh masjid seluruh negara pun kita ada program ziarah dakwah bil hal nama dia. Program ziarah dakwah bil hal itu tujuan dia adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan institusi masjid, supaya orang mai ke masjid. Walaupun Covid ni, orang kena mai. Waktu ni lah lebih-lebih lagi nak kena memperteguhkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita berdoa, selain daripada kita berikhtiar ni, yang orang kata kita jaga kita lah, hapuskan Covid-19 lah, kita belum menang lah, macam-macam. Kena tulis juga kot kan, kena tulis sikit kot, kena memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian yang Allah bagi ni. Itu masa orang katuk masjid pakat mengamuk lah, apa teruk mai pergi katuk masjid. Dah lah negeri pertama tak bagi sembahyang Jumaat, teruk marah tak sangka. Kami rasa risau tuan-tuan dan puan sekalian, tapi alhamdulillah lah kita risau tak lama, 4 jam je. Pasal lepas kita tutup masjid tu, negara Arab lain pun katuk juga, kira okey lah.
Alhamdulillah. Kita antara negeri pertama ambil langkah awal. Dan antara negeri yang sampai ke hari ini kita tak ada dah, tak wajib dah ada setengah. Yalah, kita tak perlu pun orang nak kena minta tempah nama nak main masa awal-awal dak. Kita buat 3 minggu je. Lepas tu kita buka terus. Setakat mana penuh masjid main. Setakat mana ada masuk. Tak ada main yang ni luar. Tak ada lagi yang susah sikit. Maksudnya kita bagi buka seluah-luahnya. Jadi tujuan kita nak ajak orang masjid. Dah buka masjid tak main pula. Yang itu hingat tersengah. Mainlah. Dah masjid buka. Memang kita tumpu kepada masjid lagi. Kita belum buka kepada tempat-tempat lain. Kita buka masjid supaya masjid ni dipenuhi dulu. Yalah, masjid ni pun kalau kita buka ni pun, buka masjid saja ni pun tak penuh lagi. Maksudnya penuh ramai jugalah tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi maksudnya tumpulah datang ke rumah Allah, ke masjid dulu. Dalam tempoh ni kita tumpu pada masjid. So nanti ada ruang, kita buka lah tempat-tempat lain sama untuk ruang sahabat-sahabat kita yang mungkin agak jauh dan sebagainya. Tapi dalam tempoh sekarang ni banjirilah ataupun hadirlah ke masjid dulu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, barangkali itulah sedikit perkongsian kita pada malam ini. Insya-Allah ada kesempatan kita akan sambung lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.